إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Allah kita dapat bertemu pada malam ini dan kita menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Minangkabawi rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi minha Bahrul Mazi. Allahumma amin. Kita masuk pada masalah yang ke-51 dan kita masih lagi pada hadis yang berbunyi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tushaddu ar-rihalu illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Ada satu benda yang kita terlepas, itu rihal. Maksud rihal tu hari tolong pegang kamus. Hari tu anak saya kamus tak jumpa. Rihal, la tushaddu rihal. Syadda, maksud syadda maksud dia nahnu nuskil anfusana, maksud dia gitu. Tapi kita fahamlah maksud dia tak perlu kita nak susah payah nak pergi musafir Sebab nak tahu makna segi bahasa. Syadda maknanya kita memberatkan ar-rihal. Rahl. Ma makna ar-rahl? نحن لما أردنا أن نرجع للقاموس لابد أن يكون القاموس عربيا في كل مقام مقال. بلاش قاموس عربي ماليزي وبلاش تحدث بالماليزية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، رحل عن المكان، رحل رحلا ورحيلا وترحالا ورحلة، سار ومضى. ورحل البعير رحلا ورحلة جعل عليه الرحل، جعل عليه الرحلة. طيب، هنا المشكلة ما هو الرحل؟ نقرأ ثاني. فهو مرحول. فهو مرحول أي الذي نقول مثلا الذي وضع على البعير. إذن الرحلة والذي وضع على البعير من الأمتعة. وهو مرحول ورحيل. ورحل علاه وراكبه، ويقال رحل فلان بمكروه ورحله بسيفه علاه به. ثم نتأكد الرحل. أين الرحل؟ الرحال صانع الرحل. طيب، كأن الرحل هو الكرسي الذي وضع على الجمل. نتأكد فقط. الرحال راحلة. الراحلة من الإبل الصالح للأسفار. هذه الراحلة جمعه رواحل. الراحلة يعني الإبل التي تصلح للسفر، لأن الإبل منها ما تصلح للسفر ومنها ما تصلح للزراعة، لحمل الماء لأجل سقي الزراعة. الرحالة السرج. أين الرحل؟ هو ده، الحمد لله. الرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب. ما يوضع على ظهر البعير للركوب. إذن الكرسي الذي وضع على الجمل فنجلس عليه حتى نستقر على الجمل أثناء السير. Tapi kita huraikan bahasa Melayu. Maksudnya ar-rahlu adalah jamak dia apa? Jamak dia rihal ataupun arhul. Okey, maksud dia ar-rahlu la tushaddu rihal
La tushaddu rihal. Dari segi asal maknanya, bahasanya ar-rihal adalah kerusi yang diletakkan di atas unta tu unta. Maksudnya kalau kita tengok orang ada tempat pegang yang dia naik gitu tu, dia duduk atas kerusi tu, kerusi kecil tempat dia nak duduk atas unta tu dinamakan rihal. Rihal ni jamak lah, jamak kepada rahlun. Jamak dia rihal ataupun arhul. Okey, kalau siapa nak catat, catatlah Siapa nak tengok segi makna bahasa dia, bolehlah buat catatan sikit. Jadi kita kata ar-rihal jam'u rahl. Jam'u rahl wa huwa ma yudha'u ala zahril ba'ir, ala zahri al-ba'ir lirrukub. Ar-rihal adalah jam'u rahl. Jadi la tushaddu rihal. Rihal adalah jamak kepada rahl. Dan ar-rahlu pula adalah sesuatu yang diletakkan di atas badan unta untuk tujuan pengenderaan. Maksudnya untuk tujuan kita dapat duduk atas badan unta tu untuk kita musafir lah dengan naik unta. Naik kerusi yang diletakkan di atas belakang unta. Jadi la tushaddu rihal, kalau ikut syadda ni ikat kalau ikut asalnya maksud dia ini adalah kinayah, ini adalah kiasan. Mereka tak perlulah sampai kursi-kursi tu nak kena ikat sungguh-sungguh semata-mata nak pergi ke tempat ni, melainkan kalau kamu nak pergi ke 3 masjid ni, ikat betul-betul. Ikatlah betul-betul kursi yang kamu dah letak atas belakang tu, jangan dijatuh. Maknanya nak musafir ke 3 masjid ni. Selain pergi 3 masjid, tak payahlah musafir, tak payah pergi sehari. Secara zahir begitu. Secara zahir begitu, kita akan tengok apa maksud hadis ni. Jadi dengan maksud la tushaddu rihal, syudda di sini maksudnya tak perlulah kamu nak mengikat kursi-kursi yang diletakkan di belakang unta, sebagai kinayah kepada tak perlulah kita nak bersungguh-sungguh nak pergi ke musafir. Orang dulu bila musafir dia naik unta, kalau nak pergi ke tempat yang betul-betul nak pergi, dia terpaksalah sediakan kelengkapan nak musafir. Takkan kursi atas unta tu ikat betul-betul, jadi kan tak ikat kan, bergolek kursi tu, dia bergolek nanti kan. Jadi kena ikat sungguh-sungguh. Jadi tak perlu kamu bersungguh-sungguh nak musafir. Itu dia punya maksud dia. Saya nak pastikan syadda tu dalam bahasa Arab macam ni. Lemah saya bahasa Arab Kita tak guna kalimah tu. Jadi kalimah tu tak tahu kalimah makna dengan tepat Syadda yashuddu. Kalimah tu dia akan ingat kalau kita cakap dengan kalimah tu lah. Kalau kita biarkan kalimah tu tersimpan dalam kitab, dia akan tersimpan, terjagalah kalimah tu. Alhamdulillah. Tak berlakulah kerosakan pada kalimah tu sebab dia dijaga dengan elok. Simpan dia elok kalimah tu. Jadi kalau guna ni takut rosak kan. La haula wala quwwata illa billah. Syadda syai'u shiddatan. Jadi la tushaddu rihal ini adalah daripada syaddada la tushaddu. Dia bukan fi'il lazim, dia fi'il muta'addi. Okey, kalau syadda syai' maksud dia qawiya wa matuna. Ini kalau maksud dia kuatlah, satu benda ni kuat. Hazal qalam wallahi syaddal qalam. Syaddal qalamu pen ni kuat. Syadda hadza syai'. Syadda juga maksud sakul, berat. Syadda fulan sakula waznu. Antara maknanya lagi yang sesuai, syadda fulanan awthaqahu, ikat. Syadda syakhsun fulanan, maksud dia orang tu ikat orang ni. Maksud dia ketika tu syadda dia bermaksud dengan muta'addi. Sebab syadda dia boleh jadi muta'addi, dia boleh jadi lazim. Macam ikhtassa. Ikhtassa boleh jadi ikhtassa dengan fi'il lazim,
Boleh jadi ukhtussa. Jadi kalau ukhtussa dia jadi khassa. Dia jadi sama makna. Ikhtassa dengan khassa jadi sama makna. Khassasa. Ikhtassa sama maksud dengan khassasa ketika itu. Kalau sini syadda fulanan awthaqahu wa yuqal syadda adudahu wa syadda ala yadihi qawwahu wa a'anahu. Syadda juga bermaksud tolong. Syadda ala yadihi maksud dia qawwahu wa a'anahu. Syadda adudahu, dia menguatkan apa? Menguatkan tangan orang ni. Maksud dia tolong orang tu lah. Syadda al-uqdah ahkamaha wa awthaqaha. Uqdah simpulan, syadda al-uqdah maksudnya dia diikat sungguh-sungguh, dia simpulkan elok-elok. Syadda al-uqdah ahkamaha wa awthaqaha, ikat dan bagi kemas ikatan tu. Wa yuqal syadda rihalahu tahayya'a lis-safar. Syadda rihalahu, jadi sini la tushaddu rihal. Syadda rihalahu dalam bahasa Arab dia fulan syadda rihalahu. Khalas ya akhi, syadda fulan rihalahu. Maksud dia tahayya'a lis-safar. Dia dah mula menyediakan kelengkapan, dah bersedia untuk bermusafir. Dia sudah bersedia untuk bermusafir. Syadda mi'zarahu, jadda wajtahada fil amal. Diikat kainah, syadda mi'zarah. Dia start dah diikat tu, ikat kemah kain dia. Kalau kawasan Melayu kita, ikat kain apa pasal? Masalah apa kan? Tak faham lagi. Dia jadi bahasa dalam bahasa Arab syadda mi'zarah, maksud dia ijtahada fil amal. Ya akhi, ijtahid washdud atau kita washudda washaddi, syadda yashuddu shudda mi'zarak. Maksud dia bersungguh-sungguh dan ikat betul-betul kain pelikat kamu tu. Cuma bahasa kalau kita terjemah dia pelik sikit lah kan. Bersungguh-sungguhlah kamu semua dalam belajar dan ikat betul-betul kain kamu. Ikat kain. Kami tak kain Ustaz, ke seluruh ke jubah. Sebab tu bahasa ni dia tak boleh terjemah. Kita kena faham bahasa tu dengan gaya dia. Masalah kita bila bercakap Arab, kita terjemah daripada Melayu ke Arab. Yang betulnya kita terus tiru orang Arab cakap macam mana. Walaupun kalau kita terjemah lari terus dari makna kita. Okey, jadi sebagai tambahan boleh kita kata syadda rihalahu wa syadda rihalahu ay tahayya'a lis-safar, ay tahayya' lis-safar. Nabi SAW kata, tak perlulah kamu nak bersiap-siap nak musafir. Itu maksud dia. Cuma ayat Nabi dengan guna gaya bahasa Arab, iaitu tidak perlulah kamu nak ikat-ikat kursi-kursi atas unta tu. Kalau kita cakap macam tu tak faham kita. Tapi bila kita tengok orang Arab cakap macam ni dengan bantuan kamus, kita faham, la tushaddu rihal ay la tuhayyi nafsaka lis-safar. Ay la tusafir. La tusafir, tak payah nak musafir lah. Tapi takkan tak boleh musafir pun untuk ilmu. Nabi kata 3 tempat ni je. Habis kita pergi Mesir nak belajar ni, macam mana? Tak masuk dalam hadis, dosa lah. Di sinilah peranan ulama hadis dalam menghuraikan apa sebenarnya kehendak baginda Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi fahamlah kita masuk la tushaddu rihal. Pertama, ar-rihal itu sendiri segi bahasa adalah kerusi tempat duduk, alas duduk yang diletakkan di belakang unta. Dia tempat pegang dan kita duduk di atas tu. Jadi kita akan pegang lah. Kalau kita tak pegang, tergolek kita. Yang kursi tu dia kena ikat. Dia tergelincir, dia pijak unta kita, syahid lah dalam perjalanan. Kemudian masuk la tushaddu. Tushaddu maksud dia la tusiqu. La tushaddu rihal. La di sini bukan lam nahi. Sebab tu kita baca la tushaddu. Maksud dia bukan maknanya jangan. Sebab dia maksud dia tidak kursi-kursi tidak diikat, tak perlu diikat. Dia bukan larangan, tetapi dia khabar, tapi maksud dia la tashuddu. Okey, jangan kamu ikat. Itu yang diinginkanlah. Tapi yang digunakan bahasanya kursi-kursi itu tak perlu diikat, tidak diikat. Dia khabar
Dia sepertinya ayat ni ayat nak menceritakan tentang khabar. Kursi-kursi itu tidak diikat, tapi dimaksudkan jangan diikat kursi-kursi itu. Jadi tushaddu maksud dia tu saku. Maksud dia tak perlu kita nak ikat. La tushaddu rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Tengok Syekh pun kata tiada diikat kenderaan. Cuma Syekh terjemah al-rihal dengan maksud kenderaan. Dalam kamus disebut al-rihal dari segi bahasa merujuk kepada kerusi itu sendiri. Kerusi yang diletakkan di atas unta. Kalau naik kuda tak perlu tak kerusi. Tak alas macam macam kain gitu je. Tapi unta perlu sebab dia ada bonggol apa semua, kan? Jadi dia perlu kepada kerusi khusus. Jadi kerusi khusus yang diletakkan di belakang unta itulah dinamakan sebagai rahl. Jamak dia rihal ataupun arhul. Okey, balik kita terus kepada masalah yang ke-51. Ya Allah, cepat benar masa berlalu. Tinggal lagi 2 minit nak isyak ni. Lepas isyak dah kelas kat orang Perak. Ya Allah, tinggal lagi 13 minit. Tak apa, dia mau tunggulah kejap. Kalau dia mau balik semua, kita balik lah. 51. Masalah ziarah masjid yang 3. Mengapa disuruh akan seseorang? Qala Syekh Idris Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi. 51. Masalah ziarah masjid yang 3. Mengapa disuruh akan seseorang? Maksudnya mengapa syarak suruh kita pergi ziarah 3 masjid ni, Masjid Al-Aqsa, Masjid An-Nabawi dan juga Masjid Al-Haram. Ya saudaraku, adalah syarak menyuruh ziarah Masjid Al-Haram dan Masjid Madinah. Masjid Madinah maksudnya apa? Masjid Nabi, bukan masjid yang ada di Madinah. Banyak masjid di Madinah tu. Masjid Quba, masjid itu, masjid ini. Tapi dimasukkan dengan Masjid Madinah adalah Masjid Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi. Adalah syarak menyuruh ziarah Masjidil Haram dan Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa itu semuanya kerana kelebihannya dan mulia buminya di sisi Allah Ta'ala. Tanah tu sendiri tanah yang dimuliakan oleh Allah. Tanah tapak Masjidil Haram, tapaknya Masjidil Aqsa dan juga tapaknya Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Tanah tu sendiri tanah yang dimuliakan, lokasi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seperti Masjidil Haram itu ialah padanya sebesar-besar teks tikas. Apa tu? Terbekas. Maka bermulalah buka lisan Melayu kita. Kita ada lisan Melayu kita, kamus Dewan kecil lah kan. Tikas. Apa maksud tikas? Apa orang Perak? Tikas benda tikas. Tapi banyak kalimah-kalimah yang kita tak jumpa, bukan dalam kau jumpa. Ini bahasa Syekh tu tinggi sebenarnya. Bahasa Syekh Idris. Sebab tu ketika saya mula-mula tahqiq, saya nampak antara kelebihan kitab ni, dia mengekalkan bahasa Melayu yang standard, tapi kita dah tak guna. Tikas. Tengoklah, try lah. Dia sama ada tu tikas, tikis, tikus. Tikus bukanlah. Taikas. Tekan taikas kan. Tiba tengok tikas dulu. Dia tak dibaris gitu. Kita tak tahu dah cara nyebutnya. JK apa ikut asti. Tak kena tahu dia punya apa huruf dia tu. Lama tak punya je. JKLMNOPQRST PQRST S. Okey, sotong sukar 3 JK. Lepas dia lah. Tim M OPQ JK. Timbun Tim TNTR JK L T K 10R. Lu kamu dah jumpa dah ke? Ting-ting. Tintong. Bunyi seperti bunyi loceng. T J K L T G Tin N M J K. K 10M kan? Tim. Nasi tim, nasi lembek.
Kan tak bisa dengar tu. Okey, tikai, tikal, tikam, RS. Tikas. Deretan sampah-sampah. Ayo. Takkan itu kau maksud di sini? Sebesar-besar sampah. Tak betul. Takkan itu saya nak kau bawa. Tikas. Lagi. Tikas makna pertama deretan sampah sarap, lumut dan lain-lain yang ditinggalkan di pantai oleh air pasang. Makna yang kedua, tanda paras air di pantai. Tikas air didapati pada takat berbahaya. Contoh ayat. Bekas air pasang. Okey, makna ketiga, bekas tekanan kesan. Asal lah. Maksud tikas maksud dia adalah asal. Cara sebutnya tikas. Okey. Tikim. Tekpi. Tekpi pun ada. Tekpi orang main silat tu lah. Tekpi yang 3. Senjata 3 lah. Kita sebut tekpi, semua tikpi. Okey, jadi siapa nak catat-catatlah. Tikas bermaksud bekas, kesan. Asal lah bahasa Arab. Cuba kita tengok betul tak mana dia dengan ayat ni. Maka seperti Masjidil Haram itu ialah padanya sebesar-besar tikas ibadah, bekas ibadah hamba Allah yang soleh. Sebesar-besar kesan tinggalan ni, tikas ni tinggalan juga kan? Bekas tekanan kesan, bekas kesan. Pedih dia. Kita tulis. Ada siapa teks ibadah? Kita baca dulu. Teks tu dah macam tak bahasa kampung lah tu. Seorang putih pula Tikas adalah apa tadi? Bekas tekanan. Saya tekanan, terkejut tekanan. Apa dia? Kesan. Bekas dan kesan. Bekas dan kesan. Kita baca dulu, lepas tu kita tengok dia punya kesesuaian makna dia. Maka seperti Masjid Al-Haram itu ialah padanya sebesar-besar tikas ibadah hamba Allah yang soleh, iaitu Kaabah Allah. Tinggalan lah maksud kita ni, sebagai tanda lah, tanda ibadah hamba Allah yang soleh, iaitu Kaabah. Iaitu Kaabah Allah. Maka ialah awal tempat beribadah yang dibangunkan oleh Ibrahim, dan padanya makam Ibrahim dan Zamzam dan lainnya daripada tikas ibadah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya. Bekas, tinggalan. Okey, tinggalan Jadi tikas di sini adalah bukan teks lah bukan teks. Tinggalan tayanga galam nun, tinggalan. Okey. Kita baca sekali lagi. Maka seperti Masjid Al-Haram itu ialah padanya sebesar-besar tikas ibadah. Maksudnya tinggalan ibadah hamba Allah yang soleh, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu juga dengan Nabi Ismail telah membina Kaabah, iaitu Kaabah Allah. Tikas tu, apa tikas yang ditinggalkan? Tikas itu adalah Kaabah Allah. Maka ialah awal tempat beribadah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan padanya makam Ibrahim, iaitu batu yang dipijak oleh Nabi Allah Ibrahim sewaktu batu itu sewaktu Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, pada zaman Nabi, makam Ibrahim itu betul-betul di pintu Kaabah hari ini. Cuma selepas tu diletakkan batu itu di tempat kita tengok hari ini. Pada zaman Nabi, betul-betul dia bertepek. Maksudnya dia letakkan betul-betul di pintu Kaabah. Betul-betul di pintu Kaabah, di hadapan pintu Kaabah. Sebab kata Syekh Husri, kalaulah batu itu di situ, macam Nabi Ibrahim pijak tu nak bina Kaabah, jauh itu. Sedangkan batu tu Nabi Ibrahim guna untuk
berpijak dalam meletakkan batu bata Kaabah. Jadi yang paling sesuai sekali adalah batu tu dekat dengan dinding Kaabah. Nabi berpijak pun dan diletakkan batu-batu itu disusun sehingga dapat membentuk Kaabah. Dan padanya makam Ibrahim, itu di Mekah dah adanya makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim AS, dan Zamzam, telaga Zamzam, dan lainnya daripada tikas ibadah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya. Dan telah dijadikan Allah semulia-mulia bumi dan dan telah dijadikan Allah semulia-mulia bumi. Habis ayat. Jadi itu kelebihan yang ada di Mekah. Dan Masjid Madinah itu, ini cerita baru pula. Dan Masjid Madinah itu ialah masjid yang dibangunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalamnya lah tempat ia mengajar segala sahabat dan berlaku beberapa ahwal, beberapa keadaan, beberapa peristiwa ke atas muslimin. Dan jadi ia tempat perkuburannya, iaitu kuburnya baginda Nabi SAW, dan ialah tempat awal kembang Islam dan mengembangnya serata alam. Daripada Madinah lah akhirnya cahaya Islam tersebar sampailah ke seluruh pelosok alam. Dan beberapa tikas ibadah orang-orang saleh daripada sahabat-sahabat hingga sekarang ini. Itu kelebihan yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Al-Aqsa itu pun ialah satu masjid nabi-nabi dan tikas ibadah anbiya di dalam Syam. Di dalam Syam. Dan Masjid Al-Aqsa itu pun ialah satu masjid nabi-nabi, iaitu nabi-nabi Bani Israel. Dan tikas ibadah anbiya, iaitu seluruh para nabi. Sebab apa? Sebab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi telah menjadi imam di Al-Masjid Aqsa, dan seluruh kawasan itu telah didatangi oleh seluruh para nabi dan para rasul. Semua nabi-nabi datang. Roh-roh para nabi datang ketika itu. Yang nabi yang masih hidup, Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Isa saja yang masih hidup. Ada yang kata Nabi Idris pun masih hidup lagi. Itu khilaf lah mana satu nabi yang masih hidup lagi. Yang pasti Nabi Muhammad ketika itu masih hidup, dan Nabi Allah Isa ketika itu juga masih hidup. Jadi yang datang semua nabi-nabi dalam bentuk roh, manakala dua orang nabi iaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa datang dalam bentuk roh dan jasad. Jadi kawasan Masjid Al-Aqsa itu semuanya adalah kawasan yang pernah menjadi tempat sembahyang seluruh para nabi dan para rasul, daripada awal-awal Nabi Adam sampailah seluruh sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini bukan main-main ni. Memang siapa yang dia sujud dalam kawasan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa itu, dia berada di dalam dia telah terkena dahinya tempat sujud ataupun tempat pijak kaki para nabi. Masjid Al-Aqsa bukan masjid yang kubah hijau tu saja. Bukan masjid yang kubah kuning tu saja. Masjid Al-Aqsa iaitu seluruh kawasan empat segi. Kompleks Masjid Al-Aqsa panggil, kompleks. Seluruh kawasan empat segi dalam dinding dalam kota tu, yang di dalam kawasan empat segi itulah ada masjid yang orang panggil Masjid Al-Aqsa, ada masjid orang panggil Qubatus Sakhra, Qubatus Sakhra tah. Sakhra sah. Qubatus Sakhra wala Qubatus Sakhra, As-Sakhra, Qubatus Sakhra. Masjid yang kuning, yang kubah kuning, itu semua berada dalam kompleks Masjidil Aqsa. Jadi semua masjid-masjid binaan dalam kawasan empat segi itu semua dalam Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa ni adalah kawasan petak empat segi besar tu. Moga-moga Allah rezekikan kita pergi. Saya sebut banyak kali Ustaz Aman. Jomlah. Kita buat umrah 3 masjid tu. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Puas hati. Dan banyaklah kita boleh belajar, tengok macam orang Israel menganiaya kita. Tapi sebagai sokongan sebenarnya kita pergi sana tu sokongan kepada Israel, bukan sokongan kepada kaum muslimin yang berada di sana. Dan menunjukkan orang Islam ni solidariti dia kuat. Bukan hanya orang Palestin saja yang bertahankan Masjid Aqsa, kita pun datang solat. Jadi dari sudut itu dia bagi tekanan juga kepada pihak Yahudi supaya jangan buat lebih kurang, sebab seluruh kaum muslimin pergi ke situ.
Okey. Kita dah dekat dah sebenarnya. Ya Rabb, moga Allah rezekikan kita. Tapi boleh pergi. Walaupun kita punya pasport tu tak boleh masuk Israel, tapi kita pergi by macam dia bagi cara lain lah. Dia tak cop di pasport, dia bagi macam kertas dokumen apa tah. Syekh Ali pun pernah pergi, Syekh Yusri pun pernah pergi. Moga kita dapat sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Salatul Isya al-an. Nusalli fi Al-Aqsa. Okey. Dan Masjid Al-Aqsa itu pun ialah satu masjid Nabi-Nabi dan tikas ibadah Anbiya di dalam Syam. Syam, kalau ikut Syam itu semua negara-negara Palestin pada hari ini, semua negara Syria dan semua negara Jordan. Tiga ni, ada satu lagi tak? Jordan, Syria dan Palestin. Ada satu lagi kalau tak silap ni. Lubnan kalau tak silap ni. Semua itu adalah dipanggil Syam. Semua itu dipanggil Syam. Tapi hari ini sebut Syam, kita akan faham apa dia? Damsyik, Dimashq. Ataupun kita akan faham Syam itu dengan maksud adalah Syria. Tapi Syam lebih luas lah. Sebab tu kalau orang kata, apa pula Masjid Al-Aqsa bukan kat Syam, Masjid Al-Aqsa dekat Palestin. Sebab dia faham bahasa kita hari ini, geografi kita hari ini. Dulu Syam merujuk kepada seluruh kawasan itu, Syria, Palestin, Jordan, kalau tak silap ni Lubnan. Empat tu semuanya dipanggil sebagai Syam. Maka jadilah tiga masjid itu semuanya masjid Nabi-Nabi. Barang siapa pergi sembahyang di dalamnya, nescaya dapat balasan daripada Allah lebih ganda banyaknya daripada sembahyang di dalam masjid lain daripadanya. Baik, ini ketiga kelebihan yang ada dalam masjid-masjid tadi. Maka inilah tiga tempat yang disuruh Allah dan Rasulnya pergikan bagi mencapai pahala yang besar-besar dan mengambil berkat tikasan hamba-hamba Allah yang soleh. Maksudnya mengambil keberkatan tempat yang pernah dijijak oleh para Nabi dan para Rasul. Bertawassul lah istilahnya, mengambil berkat. Bukan tempat itu ada kuasa, tak. Tapi kerana tempat itu menjadi mulia kerana di situ ada kesan para Nabi dan para Rasul. Dan mereka orang soleh. Kalau kita bertawassul dengan amalan soleh pun boleh, apatah lagi bertawassul dengan orang yang mengamalkan amalan soleh. Antara orang dengan amalan, mana lagi kuat? Amalan tak akan mampu wujud kalau tanpa orang. Dia bukan dia sendiri yang nak beramal, orang tu nak beramal. Jadi kata para ulama kita, kalaulah bertawassul dengan amalan soleh pun boleh, apatah lagi bertawassul dengan orang yang dengan sebab orang itu keluar daripadanya amalan-amalan soleh. Bagi mencapai pahala yang besar-besar dan mengambil berkat tikasan hamba-hamba Allah yang salihin. Di kalangan para Nabi, para Rasul, Al-Tabi'in, As-Sahabah, wali-wali Allah, semua ke situ. Maka siapa-siapa orang yang Islam yang ada mempunyai kemurahan, murah duit lah maksudnya, duit cukup dan kesihatan yang tiada pergi ziarah-ziarah tempat pertama dan kedua atau hingga ketiga, maka tidaklah sempurna berkat orang yang salihin ada dicapainya. Dia tak dapat dah. Duit ada, sihat pun sihat, malas nak pergi. Dia kehilangan keberkatan tempat-tempat soleh ni. Maknanya rugilah dia. Ada peluang tapi tak nak mengambil keberkatan di tempat-tempat mulia yang Allah takdirkan menjadi tempat yang berkait dengan orang-orang soleh di kalangan para Nabi dan para Rasul serta para awliya. Dan sebagai sia-sia jua kemurahannya dan kesihatannya itu. Ya sia-sia. Duit ada, sihat-sihat, tapi tak nak pergi tempat-tempat ni. Malas pergi Hong Kong lah. Ambil lah berkat Hong Kong. Kalau berasa orang Hong Kong tu situ ada berkat ni kan. Pergi India, pergi tokong ni, pergi gua ni, panjat gunung tu, kalau rasa tu yang seronok hidup dia. Tapi rugi. Tempat yang tak ada berkat itu dia kejar sangat. Tempat yang ada keberkatan, ada sejarah para Nabi dan para Rasul, tak nak pergi. Hai, ni kalau orang travel tahu ni, mau dia crab
Dia potong ayat ni masuk dalam Facebook ni. Saya akan buat lah. Untuk Rock Jawi punya saya buat. Banyaklah. Tapi sekarang ni penyakit tu dah sebar. Takut juga kita. Eloknya tak keluar lah. Tunggu je lah keadaan. Mesir pun katanya dah tersebar. Moga-moga Allah selamatkan kita. Nak ke mana kita? Nak keluar. Keluar ke mana? Malaysia pun ada. Akhirnya ini maksud dia kita serah diri betul kepada Allah. La qadarallah. Moga-moga kita semua selamat. Ya. Amalkanlah zikir-zikir tu. Nabi kata makan buah apa? Buah kurma ajwa. Satu hari 7 biji sebelum sarapan pagi tu, insya-Allah kita selamat daripada sebarang racun. Makanlah kurma yang berbaki tu. Ada lagi kat rumah tu. Siapa nak boleh beli. Sebiji saja 10 riyal. Ini itu memang sah hadis tu. Saya bukan jual hadis, saya jual kurma. Kurma sikit, dia beli sikit. Orang nak, naiklah pasarannya. 7 tu dan gemuk-gemuk tu. Saya dapat free. Saya dapat free. Dan maka siapa-siapa orang, okey, dah selesai dah. Banyaklah orang zaman sekarang merendahkan perkara pergi ziarah 3 tempat itu dan mempermuliakan oleh mereka itu ziarah ke tempat Yahudi dan Nasrani jati. Yahudi dan Nasrani jati. Memang tempat yang tak ada kaitan dengan sejarah Islam ni. Pergi New York, pergi Los Angeles, pergi Amerika, pergi Hong Kong, China, Wuhan. Kita ke situ yang kita pergi. Pergi Mekah nantilah. Pergi Padang Pasir. Kita faham gitu. Ada orang bukan kita lah. Orang tu dia faham gitu. Jadi kata Syekh, banyak orang pergi ke situ. Tapi dia tak nak pergi ke tempat-tempat yang ada kaitan sejarah. Tempat yang memang jelas-jelas tempat orang bukan Islam, yang tu dia nak pergi. Memang semata-mata nak berjalan je. Jadi Syekh marahlah orang travel yang pergi ke sana sini tapi tak nak pergi tempat yang ada kaitan dengan sejarah orang soleh. Dan mempermuliakan oleh mereka itu ziarah ke tempat Yahudi dan Nasrani jati. Tempat Yahudi yang memang piau ni, tempat memang tak ada kaitan sejarah Islam lah maksudnya. Nasrani dan Yahudi dan Nasrani jati. Oleh kerana bermegah-megah dengan tamadun cara baru, moden, di Hong Kong, China, India, Thailand, Tapi Mekah nanti lalu Madinah nantilah rugi Alhamdulillah kita rasanya semua kita teri juga nak pergi jalan, tapi dalam otak tu nak ke Mekah ke Madinah. Satu lagi Masjid Al-Aqsa. Maka jaga-jaga wahai muslimin. Maka selama tiada seorang itu memuliakan tikasan hamba Allah yang salihin dan mempermudah-mudahkannya, hampir-hampirlah ditakuti tinggal iman dan Islam daripadanya. Ditakuti tanggal iman dan Islam daripadanya. Sebab dia dah mula macam mengambil, tak ada benda lah Mekah Madinah. Dia start dari situ, takut sampai akan datang sampai kepada, wali'azubillah, dia boleh sampai kepada merendahkan Islam dan bawa kepada kufur. Awal-awal tak apalah, tak sampai seru lagi lah. Baik, dia dah mula. Perasaan begitu, kalau berterusan, dia boleh mengebat. Syekh kata, paling takut sampai kepada hilang tu iman dan Islam daripada diri dia, iaitu jatuh murtad. Dia taklah jadi murtad kalau dia tak nak pergi ke Mekah Madinah. Tapi kalau start dia dah mula rasa, tak ada benda Mekah tu. Takut dari situ, sikit-sikit takut sampai dia bawa kepada, Islam ni bukan betul pun. Oleh Azbillah, takut sampai ke situ. Semua yang semayang mengarut semua. Dia sampai ke situ, takut sampai ke situ. Kata Syekh lah. Jadi Syekh kata, jangan, kalau ada orang yang perasaan hati tu, cepat-cepat bertobat. Takut bawa kepada benda yang lebih ngeri daripada situ. Lebih ngeri daripada penyakit Wuhan. Corona. Alhamdulillah. Ada kawan kita di jalan-jalan, orang nak panggil, Ta'ala Corona. Ta'ala Corona. La haula wala quwwata illa billah. Sian kawan tu. Sebentar ada comel-comel macam Korea, dah kena panggil Corona. Tak ada lagi orang panggil saya Corona. Alhamdulillah, tak comel sangatlah. Okay. Dengan kerana itu, barang siapa ada mempunyai bekalan dan kesihatan, hendaklah ziarah seorang itu ke Mekah kerana menyempurnakan fardu haji dan ziarah tikas
dan ziarah tikasan hamba-hamba Allah yang salihin, iaitu Ka'batullah dan barang yang di sisinya, dan ziarah pula Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburnya, kemudian ziarah Baitul Maqdis. Adapun jikalau seorang yang Islam itu lebih dahulu ia ziarah tempat seteru Allah, musuh-musuh Allah, pergi ke tempat orang bukan Islam, itu yang nak pergi dulu. Jikalau seorang yang Islam itu lebih dahulu ia ziarah tempat seteru Allah dan meninggalkan tempat yang disuruhnya pergi, maka ialah orang yang sebesar-besar rugi hartanya dan agamanya, kerana gah dunia dan rugi akhirat, dan barangkali mendapat beberapa dosa. Barangkali kalau dia hati dia, alah Mekah sempitnya, kotornya, kalau dia dah mula. Tengok Kaabah dia batu tu mulut orang cium. Beli aku. Dia mula. Takut bawa kepada dosa. Tapi alhamdulillah lah, rata-rata semua kita ni rindu nak ke Mekah. Tengok Mekah kosong, Allahu Akbar. Saya bila tengok Mekah kosong, kalau aku dekat sini seronoknya boleh cium Hajar Aswad. Lain kali tak boleh masuk juga kalau kosong pun kan. Saya ingat, seronoklah orang kat sana. Tak adalah berebut. Boleh sambil-sambil 7 kali bersengan, 7 cium. Rupanya dia kosong, tak boleh masuk pula ya. Sebab dia nak bersihkan takut ada boleh bawa penyakit. Sebab bahaya kalau anda kata sebar di Kaabah, di kawasan situ, memang pembekal corona terbesar lah kita. Mekah jadi pengeksport corona, sebab satu dunia kat situ. Jadi ada jugalah maslahah untuk seseorang itu tidak dibenarkan untuk menunaikan umrah. Katanya setahun ya. Yang tempat semalam dia katanya setahun, tapi berubah-ubah. Itu kata sampai 13, ada yang kata sampai 15. Kami patut pergi umrah kali yang terdekat ni 13. Alhamdulillah doa jauh ibu ni dah selesai. Cuma yang terbaru ni saya lah sepatutnya 13 hari bulan ni nak buat mak pun dah sedih dah. Kita nak support mak dengan ayah. Tiba-tiba tak dapat pergi Anak buah pun dah kira-kira dah hari-hari nak tunggu 13 hari bulan. Mama ni sampai kata sekarang ni kapal terbang tu rosak, jadi orang tu tengah baiki kapal terbang. Kalau kapal terbang tu sempat baiki, kita terbang lah. Kalau tak sempat, pergi bulan 12 nanti. Masa mujuk dia dah mengira dah. Dah beli kain ihram semua. Tapi tak apalah. Tak apa. Nak buat macam mana tak boleh pergi. Tapi duit tu harap-harap dapat balik lah kan. Sebab dah bayar semua dah. Boleh lah kalau teruk sangat kita buat kutipan nanti. Okey. 52. Masalah bernazar pergi Masjid Mekah atau Madinah, apa hukum? Dia bernazar. Aku bernazar untuk pergi ke Mekah. Wajib tak dia pergi macam tu? Katakan dia dah buat haji dah, dia dah buat umrah dah. Atau dia bernazar, aku bernazar nak pergi ke Masjid Aqsa. Jadi wajib atau tidak? Jadi wajib. Sebab bila nazar, maksudnya dia mewajibkan benda yang tidak wajib. Dalam masa yang sama, benda yang bernazar itu adalah merupakan ibadah. Kalau dia nazar benda yang bukan ibadah, tak jadi nazar. Aku bernazar akan minum air syai. Minum syai ni dapat pahala ke? Aku bernazar, kalau luluh peksa, botak gondol dengan buat aku. Itu orang Melayu tu nazar botak tu selalu. Botak tak jadi nazar. Sebab dia bukan ibadah. Melainkan kalau dia kata, dia tengah buat umrah. Kalau, masa tu pula utusan SPM nak keluar. Kalau keluar ni, utusan ni, tiba-tiba dengar kata, kalau lulus SPM, memang masa siap umrah nanti, tak ada gunting-gunting dah. Aku nazar nak cukur terus. Ketika itu jadi ibadah. Dan wajib dia cukur kat tu. Wajib dia cukur. Sebab dia telah berniat untuk bernazar melakukan ibadah. Kalau dia bernazar benda yang mubah, benda mubah tak boleh jadi ibadah secara asal, maka tidak boleh menjadi nazar. Kalau dia bernazar nak buat benda haram, lagi tak boleh. Dulu pernah berlaku, ingat lagi. Bila sebut nazar, teringat dia. Satu makcik tu dipelih, dia katanya dipelih. Cerita dia lah. Dia daripada satu parti ni, cerita parti sikit lah kan. Ni dekat Malaysia tengah panas-panas ni. Tapi ni cerita je. Dia tak ada nak ajak orang serah ke mana. Ikut dia lah. Kita pun tak faham apa yang berlaku di sana. Tanpa disebut nama lah. Dia minat kepada satu parti ni. Jadi bila pilihan raya, dia kata kalau menang parti yang satu lagi tu, aku nazar makan babi. Makcik ni, dia punya semangat dia, intimat dia dengan parti dia yang satu tu, dia bernazar nak makan babi kalau menang parti yang satu lagi. Takdir lah ni berdosa semua ni.
Ini semua dosa. Ni katanya masyarakat kita banyak lagi yang jahil. Lain kali takdir Allah Ta'ala menang yang parti yang bukan parti dia tu. Udah dia menangis. Dia fikir dah ada jenazah. Dia kena makan babi. Dah jadi wajib. Dia faham dah jadi wajib. Kali orang daripada parti yang satu kata, kenapa menangis makcik? Puasa takut tak habis, ambil yang kecil. Puasa kalau babi besar takut tak habis, ambil kecil tak apa dah kan. Potong-potong kan. Asal makan je. Makin menangis kan makcik tu. Yang pihak satu lagi tu pun saja nak mengacau. Segi hukumnya tak. Dia kalau dia makan berdosa pula. Cuma dia kena kafarah sebab dia seakan-akan telah bersumpah, wallahi aku akan makan babi. Seakan-akan begitu dah. Jadi dia telah bersumpah menyebut nama Allah, maka dia kena kafarah sumpah. Nazar nak pergi Masjidil Haram, ibadah. Maka kalau dia bernazar jadi wajib. Jadi wajib. 52, masalah bernazar pergi Masjid Mekah atau Madinah, apa hukumnya? Kata Qastallani, barang siapa bernazar ia akan datang kepada salah satu daripada ini masjid yang tiga, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan juga Masjid Al-Aqsa, nescaya lazimlah ia akan dia. Lazim maksudnya wajiblah. Nescaya lazimlah ia akan dia, iaitu wajiblah ia melakukan ziarah tersebut. Ketika itu ziarah ini daripada asas sunat jadi wajib. Sebab nazar adalah mewajibkan benda yang asalnya tidak wajib. Asalnya dia hanya sunat, kita naik status dia kepada wajib. Dan dengan dialah berkata Malik dan Ahmad dan Syafi'i di dalam Al-Buwaiti dan kitab Al-Buwaiti, dan memilih akan dia oleh Abu Ishaq Al-Marwazi. Ini mazhab yang pertama. Wajib dia pergi masjid yang telah nazar tu. Dan kata Abu Hanifah tiada wajib semata-mata. Tak wajib. Kalau ikut mazhab Abu Hanifah tak wajib. Tapi ala kulli hal yang kita baca ni naqal daripada Qastallani. Nak pastikan betul mazhab Imam Abu Hanifah kata apa, dia kena rujuk kitab fiqh mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tak boleh kita belajar mazhab fiqh daripada kitab hadis. Cuma sekadar untuk pengetahuan kasar boleh, tapi secara betulnya itu kena rujuk dengan mazhab masing-masing. Lepas tu kalau orang kata saya belajar fiqh daripada kitab Bulughul Maram, tak betul tu. Ada pula kitab Bulughul Maram kitab hadis ahkam, bukan kitab fiqh. Belajar fiqh daripada kitab fiqh, belajar hadis daripada kitab hadis. Cuma bila belajar kitab hadis akan disentuh kat tentang hukum ahkam. Baca kitab fiqh pun dia akan sebut juga tentang beberapa hadis. Sekadar maklumat, bukan boleh jadikan sebagai pegangan terus. Dia perlu dirujuk juga sebab kadang-kadang disebut ringkas, ada perinciannya. Mungkin pendapat itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab kita contohnya, tapi dia sebut ini mazhab Syafi'i. Rupanya itu bukan pendapat mu'tamad. Dia semua tu kena rujuk kepada kitab asas, kitab mu'tamad dalam satu ilmu. Dan kata Syafi'i di dalam Al-Um, wajib ia pada Masjid Al-Haram kerana ta'alluq haji dengannya. Bersalahan dua masjid yang dua lagi itu, maka inilah ia yang dinaskan bagi ashabnya. Intaha. Ini katanya siapa? Kata Imam Qastallani. Ala kulli hal mungkin kita boleh rujuk sikit. Akan datang kita akan cuba tengok balik tentang apa pendirian mazhab Imam Syafi'i kalau dia bernazar nak pergi Masjid Al-Haram, atau dia bernazar nak pergi Masjid Nabi, atau bernazar nak pergi ziarah Masjid Al-Aqsa. Kalau ikut di sini macam tak jadi wajib. Kalau ikut pendapat yang ketiga, sebab disebut ni wajib ia pada Masjid Haram sahaja, maksud dia kerana ta'alluq haji dengannya, bersalahan dua masjid yang dua lagi itu. Maksudnya kalau dia bernazar nak pergi Masjid Nabi tak wajib kalau ikut pendapat ini. Dan disebut maka inilah ia yang dinaskan bagi ashabnya, iaitu ashab Asy-Syafi'i. Cuba adakah ini yang mu'tamad? Saya tak tahu. Kita akan cek balik dalam kitab-kitab mazhab kita. Kalau macam mazhab Imam Abu Hanifah tu, mazhab Imam Ahmad tu, kita pun tak ada kepakaran nak merujuk mana pendapat mu'tamad dalam mazhab mereka. Kita ambil mazhab Syafi'i kita. Tapi alikul hal saya akan cari balik masalah 52 ni kita akan detailkan lagi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Intaha yang mana? Kelas dah habis ke? Tak. Habis qala Al-Qastallani. 53. Masalah bernazar pergi masjid lain daripada tiga itu, apa hukumnya? Okey. Al-jawab. Dia bernazar nak pergi Masjid Sayyidina Husain. Aku bernazar untuk pergi ke Masjid Sayyidina Husain. Jadi adakah wajib dia pergi Masjid Sayyidina Husain? Ke dia boleh pergi mana-mana masjid? Yang penting masjid.
Al-jawab, barang siapa bernazar ia akan datang pada lain daripada ini 3 masjid kerana sembahyang atau lainnya, nescaya tiada lazim, tidak wajib. Nescaya tiada lazim, maknanya nescaya tiada wajib akan dia oleh perginya. Sebab apa? Dia pergi tempat lain pun tak apa. Tak mesti kena pergi tempat yang dia nak nazar tu. Sebab apa? Kerana bahawasanya tiada kelebihan bagi setengahnya atas setengah yang lain. Semua sama. Kata Imam Syekh Muhammad Idris, semua masjid-masjid selain daripada 3 masjid tu semuanya sama pada apa? Pada tanahnya. Kelebihan lokasinya semua sama. Tak ada masjid lebih afdal daripada masjid ni. Jadi dia nazar nak pergi masjid Sayyidina Husain, dia pergi masjid Azhar pun selesai nazar dia. Walaupun dalam nazarnya disebut nak pergi masjid Sayyidina Al-Husain. Beza kalau dia nazar ke 3 masjid tadi, itu lain. Maka memadailah sembahyangnya pada barang mana masjid jua. Walaupun dia sebut nak pergi masjid sekian, dia pergi masjid tu pun tak apa, nak pergi masjid lain pun tak apa. Tapi dia kena pergi masjid jugalah untuk dia melakukan solat. Dia nazar nak solat di masjid sekian, dia kena pergi jugalah mana-mana masjid. Cuba tak semestinya dia kena pergi masjid yang disebut masa nazar tu. Sebab semua masjid adalah sama dari segi lokasi kelebihannya. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, tiada ikhtilaf ulama pada ini. Intaha Qastallani. Maksudnya selesailah Imam Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf menukilkan jawapan Al-Imam Al-Qastallani yang menukilkan jawapan daripada Imam Nawawi dan sebagainya. Kalau kata Imam Qastallani, ikut kata Imam Nawawi tak ada khilaf. Semuanya sepakat. Dia sebut aku bernazar nak sembahyang 2 rakaat di Masjid Al-Azhar, dia pergi sembahyang 2 rakaat di Masjid Gombak pun selesai. Selesai nazar dia. Sebab Masjid Gombak dengan Masjid Azhar sama saja dari sudut apa? Tempat. Bukan dari segi yang lain lah. Dari segi yang lain takkan samalah. Masjid Azhar kelah masyayikh, Masjid Gombak lah ada juga syekh tapi taklah macam Masjid Azhar kan. 54, masalah terakhir pada hari ini, masalah ziarah kubur orang-orang soleh dan ke tempat-tempat yang mulia, apa hukumnya? Sebab dalam hadis Nabi kata apa? La tushaddur rihal, tidak diikat kerusi-kerusi unta, kerusi-kerusi diletakkan di atas unta, melainkan hanya kepada 3 masjid. Kalau nak ziarah 3 masjid ni silakan. Yang lain tak payah ikat. Banyak tak payah ziarah lah. Lagi ziarah orang soleh tak boleh lah, haram lah. Ikut zahir macam Nabi tak bagi, tapi apa sebenarnya? Lalu kata Syekh Idris Marbawi, kata Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam syarah Muslim, itu Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama kepada pergi ziarah kubur orang yang soleh dan ke tempat-tempat yang mulia-mulia dan seumpamanya. Maka berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini daripada ashab kita, ialah haram. Ni secara zahir je lah. Disebut bahawa tak boleh kita pergi ziarah tempat tu. Tapi pelik pelik. Tapi ini yang dinukilkan ayah kepada Imam Al-Haramain, iaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah Imam Al-Haramain, kata haram. Cuma apa dia punya realitinya tu, itu yang kena cek balik. Takut haram dengan sudut apa? Sebab ziarah kubur orang sedang apa jadi haram lah, kan? Ala kuliah ini yang dinukilkan, dalam kitab-kitab lain pun ini yang dinukilkan. Dan ialah yang diisyaratkan oleh Al-Qadhi Iyad kepada ikhtiarnya. Jadi kalau kita baca kalam Al-Qadhi Iyad, walaupun tak sebut dengan jelas, tapi seakan-akan beliau nak bagi tahu yang beliau setuju dengan pandangan ayah kepada Imamul Haramain Al-Juwaini, iaitu haram. Cuma apa maksudnya? Yang tu yang kita tak tahu secara tepat. Ikut zahir tak lagi lah. Tapi pelik. Takkan saya nak pergi ziarah, contoh daripada jauh nak pergi ziarah Sidi Badawi, takkan haram. Kan kita menziarahi sama Muslim. Ke orang dia yang meninggal dia bukan Muslim lah, dia kafir tu. Muslim lagi kan, kita ziarah kubur orang soleh. Seperti kita ziarahi orang yang masih hidup.
Kenapa tak boleh? Jadi yang tu kita tak pasti apa sebenarnya. Takut pendapat mereka ni ada dia punya syarat-syarat ataupun ada makna lain. Ala kuliah kita akan cek juga. Saya pun nak cari juga sebab mungkin orang boleh berpegang. Baru ni pun dah ada timbul dah. Orang kata tak payah sebab antara yang berpegang tak payah nak pergi ziarah kubur orang soleh ni adalah Abu Muhammad Al-Juwaini ya. Dah ada dah orang mula keluarkan ni tak nak bagi kita pergi ziarah kubur orang soleh ya. Dengan disandarkan pandangan itu kepada ayat Imamul Haramain. Tak apalah kalau memang itu pendapat beliau, ya silakan. Tapi bukan itu satu-satunya pendapat beliau. Takutnya beliau pun tak sebut begitu. Cuma maksud beliau lain orang salah faham. Itu kita nak cek balik lah. InsyaAllah saya nak cek balik masalah 54 ni. Dan bermula yang sahihnya di sisi ashab kita ialah dan bermula yang sahihnya di sisi ashab kita. Siapa ashab kita ni? Asy-Syafi'iyah Dan ialah yang memilih akan dia oleh Imamul Haramain, anak kepada Abu Muhammad Al-Juwaini, pengarang kitab Waraqah Abu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan Al-Muhaqqiqun, yang ulama-ulama besarlah, ulama-ulama yang dianggap sebagai ulama-ulama yang teliti Al-Muhaqqiqun, bahawasanya tiada haram dan tiada makruh, ia intaha. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Okey, jadi maknanya kalau ada orang berpegang dengan pendapat haram, ya silakan. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita tidak haram dan juga tidak makruh. Ala kulli hal, masalah yang ke-53 dari 54 tu saya nak rujuk semula. Masalah yang ke-52 dengan 54 saya nak merujuk dengan lebih dalam lagi. Cuma waktu kita dah tak sempat. Saya sudah terbau burger itu. Jadi, ya Allah, dapat lagi ke? Ya Allah, insyaAllah khair Intaha. Alif ha, maksudnya intaha dars. Alhamdulillah. Hari berapa bulan? 6. Hari bulan 3 20 Tengok 2020 ni teringat kalau sebulan dapat kumpul RM20 tu Rok Jawi RM20. Tapi kita ambil 1010 lah. Okay. Siapa yang ada kelapangan saya jemput semua. Untuk kita kali ni kita pakat-pakat tolong keluar kita. Setiap seorang bagi RM10 setiap bulan. Tapi tak paksa. Cuma kalau dia ada kewangan, apa salahnya? Sekadar RM10 bagi 2 kali burger je. 2 kali burger situ je. Kita mengentam kusyari pun boleh. Kusyari, burger, attar, apa lagi boleh. Takkan RM10 tu luar Jawi tak boleh. Tapi kalau kata saya kalau buat makan boleh, bagi derma masih tak mampu. Terpulang. Kita pun tak paksa La ikraha fi as-sadaqah. Tak nak bagi buat macam mana? Tapi kita punya target dapat tu lah 45-40 ribu. Itu pun tak cukup lagi tu. Tapi kita nak bagi selesai yang kasar-kasar dulu Bila kita makin banyak, ya moga-moga jadi manfaat kepada semua InsyaAllah. Betul kamu mengaji. Kalau kamu tak nak bagi tak apa, biar kami cari. Tapi kamu mengaji betul-betul. Kalau kami dah cari jenuh-jenuh, kamu tak nak bagi, siap kamu. Aku tuntut kat akhirat. Letih kami mencari duit, dia tak mengaji Tuhan. Kamu siap Tapi kalau kamu mengaji tak nak bayar tak apa. Saya tak nak bayar. Saya memang kedekut tapi saya nak mengaji. Okey tak apa. Biar kami cari duit. Kamu penting mengaji. Cukup dah tu Dah lama cakap Melayu Dia bahasa Perak tu. Okey, kita berhenti setakat ni dahulu. Saya nak ke ke rumah Perak. nak belanja burger ke macam mana? Bukan. Dalam kitab Syekh ni, kalau setiap kali sebut persoalan ni, adakah semata-mata Irsyad Rusali atau ada kitab lain? Wallahualam kalau ada kitab lain. Tapi memang di awal-awal mukadimah memang Syekh Idris sebut beliau merujuk antara kitab rujukan beliau adalah Irsyad Rusali. Dia nak tahu betul-betul ni setelah kita cari terus di mana. Macam saya bila sebut berkata Nawawi, tahu dah mana? Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Sebab apa? Dah memang itu adatnya Syekh Idris. Walaupun Syekh Idris tak mustahil rujuk kitab lain tapi dah memang masdar kitab Al-Mazi ni Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, Irsyad Rusali. 3 ni. Dan kadang-kadang Ridatul Ahwazi. 4 ni. Tapi yang paling banyak sekali memang Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim lah. Dan di sini kalau orang dari segi fiqh nak petikai boleh. Kenapa Syekh tak rujuk kitab Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i? Sebab Syekh menukilkan mazhab Syafi'i daripada kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, sedangkan Syarhun Nawawi bukan
kitab mu'tamad. Tak apalah, mungkin Syekh ada reason beliau, sebab ni mungkin beliau target sebab kitab hadis, maka ambil tu daripada syarah hadis. Cuma ala kulli hal, kita bila nak urai kena terang lah mana satu pendapat yang Imam Nawawi dalam minhaj, dalam Syarah Nawawi yang bukan mu'tamad, kita kena sebut lah. Dan bagi yang buat master Al-Azhar atau mana master tempat lain, dia ambil bidang fiqh mazhab Syafi'i contoh, antara benda yang menarik yang saya tak boleh buat sebab saya kisah usul fiqh adalah dikumpulkan balik semua pendapat-pendapat Imam Nawawi yang bercanggah dalam kitab-kitab fiqh beliau, termasuklah Syarah Nawawi al-Sahih Muslim, dibukukan balik supaya kita dapat tahu, oh masalah ni dalam pendapat Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah lain, dalam Majmu' lain, dalam Tahqiq lain. Jadi kita tahu last sekali pendapat mu'tamad ni apa, dalam Al-Azkar lain. Sebab kadang-kadang beliau berbeza pendapat. Biasalah kita belajar sini pun kadang-kadang dulu pendapat kita lain, sekarang pendapat kita lain. Berdasarkan pengajian kita semakin banyak, makin luas pengetahuan kita, kita berubah juga pendapat kadang-kadang. Jadi kalau siapa yang ngajin buat tu, boleh jadi tesis tu. Ikhtiarat Imam Nawawi pula, maksudnya Imam Nawawi ketika itu pendapat peribadi, tidak menukilkan pendapat mazhab. Contoh, sebab tu orang tak kata Imam dalam masalah, katakan masalah orang dalam masalah katakan apa, air musyammas tu kan, itu ikhtiarat. Tapi kalau kita buka balik dalam Al-Majmu' memang ada ashab yang berpendapat dengan pendapat Imam Nawawi. Itu kena cek balik lah. Tapi kalau sebut ikhtiarat, maksudnya Imam Nawawi keluar daripada mazhab Syafi'i. Beliau punya pendapat peribadi beliau, dia kena dengan mazhab lain. Contoh isu ni lah, isu babi. Babi tak perlu disamak oleh, kalau ikut pendapat Imam Nawawi, yang perlu disamak hanya anjing. Sebab kata Imam Nawawi, tak ada hadis yang menunjukkan kalau babi basah kena kepada kita, baju kita kena samak. Nabi hanya suruh kalau isu anjing, bukan isu babi. Itu katanya Imam An-Nawawi. Jadi ketika itu tak boleh kita kata, dalam masalah babi ni mazhab Syafi'i berbeza pendapat. Tak ada. Mazhab Syafi'i satu je pendapat dalam isu babi. Babi sama seperti anjing. Tapi Imam Nawawi ikhtiarat. Jadi ketika itu Imam Nawawi mengeluarkan pendapat bukan dari sudut beliau menukilkan apa pendirian mazhab Syafi'i. Ketika itu beliau mengeluarkan pendapat stand peribadi beliau. Jadi ketika itu pandangan Imam Nawawi, bukan mazhab Imam Syafi'i. Masuk mazhab Imam Syafi'i ini, iaitu pandangan Imam Syafi'i sendiri atau ashab menggunakan kemampuan ilmu mereka mengagak-agak apa pendirian Imam Syafi'i dalam masalah baru yang Imam Syafi'i tak pernah keluarkan pendapat. Timbul isu baru, contoh apalah, katakan isu Malaysia, berlaku pertukaran kerajaan ini. Okey, apa pendapat Imam Syafi'i dalam isu ini? Imam Syafi'i duduk kat Malaysia ke? Tak. Tapi kalau adalah, masih ada orang yang sampai ke tahap ashab Syafi'iyah dan dia memang sampai kepada mujtahid mazhab, dia boleh buat. Okey, dalam isu Malaysia ni Imam Syafi'i ada dua pendapat. Kejut orang Malaysia apa sebut itu? Wih, Malaysia, Imam Syafi'i. Intai mengarut Syekh Imam Syafi'i, Malaysia pun tak ada lagi Imam Syafi'i meninggal. Maksud dia bukan begitu. Maksud dia, kalau Imam Syafi'i ada di Malaysia sekarang, agak-agak apa pendirian Imam Syafi'i dari segi pertukaran kerajaan, boleh ke tak boleh? Contoh. Jadi itu namanya dipanggil pendapat Imam Syafi'i, tapi berdasarkan gaya cara fikir ashab. Peranan ashab ketika itu adalah mereka mengagak-agak pendapat Imam Syafi'i, bukan menyatakan pendapat peribadi mereka. Kalau mereka menyatakan pendapat peribadi mereka, itu pendapat mereka, bukan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya dapat jelas benda ni adalah setelah disebut oleh Syekh Said Syahdu. Sepanjang saya di kuliah, saya tak faham langsung kenapa ya ashab betul khilaf. Tapi tak apalah, sekarang tanya lebih, Pak Isra dekat. Kan boleh jadi kuliah begitu.